Okey, sekarang kita tengok apakah itu daya tunggal lah. Kita masuk bab 1 iaitu daya tunggal. Daya paduan. Okey, so daya paduan paduan. Okey, so maksud daya paduan ni ialah daya tunggal ataupun jumlah daya lah. Ataupun jumlah daya daripada dua atau lebih daya. Okey, so contoh dia macam ni, contoh dia. Okey, contohnya lah okey, kita ada daya okey, katalah kita ada contohnya macam tarik tali okey, so kita tarik tali okey antara rumah Amethyst Amethyst, betul ke ni ejaan ni, dengan rumah Ruby. Okey, so bila kita tengok kat sini ada dua daya, katalah nilai dia 200 Newton ke kanan dan 200 Newton ke kiri. So daya tunggal ataupun jumlah daya yang kita dapat ni, kita akan dapat yang ni ialah jumlah daya sama dengan okey, kalau ke kanan kita ambil nilai positif 200 Newton, kalau ke kiri kita ambil nilai negatif 200 Newton. So kita akan dapat nilai dia ialah 0 Newton. So ataupun sifar. So bila kita tengok sifar ni maksudnya sepatutnya tali ni tidak bergerak tidak bergerak, dan kita boleh kata dia ialah seimbang. Okey, so maksudnya kekuatan pasukan Ruby dengan Amethyst ni seimbang. Okey, katalah kita tukar pula kita tukar orang okey, katalah Amethyst ni dia tukar satu orang. Okey, so kekuatan dia bertambah daripada 200 Newton menjadi 220 Newton. So apa jadi? So kalau kat sini kita akan nampak jadi kalau sekarang ni kan jumlah daya okey, jumlah daya akan jadi ke kanan positif ke kiri negatif. So kanan kiri ni merujuk kepada negatif positif merujuk kepada arah. So 220 Newton tolak dengan 200 Newton. So kita akan dapat 20 Newton dan arah dia ialah ke kanan kan. Okey, so maksudnya yang ini kita akan nampak kumpulan Amethyst ni menang. Dia akan menang dan disebabkan daya dia lebih kan. Maksudnya inilah daya tunggal yang kita akan dapat kan, hasil ataupun hasil jumlah daya. Okey, boleh So inilah daya tunggal. Kalau dia sama, jumlah daya dia akan jadi sifar dan masa ni kita akan panggil seimbang. Kalau dia tak seimbang akan ada hasil daya, nilai daya ni sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Okey, yang ni untuk kes yang pada arah horizontal lah. Horizontal means pada paksi X. Okey, daya juga boleh bertindak pada paksi Y lah. Okey, paksi Y kan. Okey, so katalah kita ada okey, belon udara panas belon udara panas. Okey, katalah ni ni belon dia. Belon nampak macam mentol pula kan. Okey, ni belon belon udara panas. Okey, so belon ni ada berat ke bawah. Okey, berat ke bawah ataupun daya ke bawah. Daya ke bawah. Okey, kita panggil berat. Katalah belon ni berat dia beratlah, maksudnya mungkin sampai 500 Newton. Okey, dan akan ada daya apung kan. Okey, daya apung. So katalah daya apung ni lebih besar daripada nilai berat, apa akan jadi? Katalah kita letak dia 600 Newton. Okey, dari manakah daya apung ni terhasil? Dia terhasil daripada inilah perbezaan ketumpatan udara panas dengan udara luar ni. Belon ni belon udara panas Okey, so dalam ni udara panas, maksudnya ketumpatan dia rendah. Okey, kat sini udara sejuk kat sebelah luar.
Ketumpatan dia tinggi. So akan menghasilkan daya apung. Katalah nilai dia 600 Newton. So maka kalau kes ni kita boleh cari jumlah daya ialah, okey, kita ambil arah positif ni ke atas. So 600 Newton. Okey, yang negatif ni biasanya ke bawah. Tolak 500 Newton. So kita akan dapat jumlah daya ataupun daya paduan ni. Kita panggil daya paduan. So ialah 100 Newton. Arah dia ke atas. So yang ini kita panggil pergerakan dia bergerak ke atas. So belon ni masih bergerak. Okey. Sampai satu certain masa belon ni akan statik. Okey, bila masa daya apung sama dengan berat. Okey, katalah kita tengok contoh, katalah sampan kan. Okey, sampan dekat air kan. Ni air. Okey, ni sampan. Okey, sampan ni dia ada berat katalah 200 Newton. Weight ni W ni stand for weight Weight ni maksudnya berat. Okey, dan dia ada daya apung. Okey, daya apung disebabkan oleh inilah cecair ni air ni. Okey, so daya apung 200 Newton. So kalau kes ini daya paduan dia ialah, okey, 200 ke atas daya apung tolak dengan 200 ke bawah berat, kita akan dapat kosong. So masa ni seimbang. So maksudnya sampan ni tidak bergerak. Dia tidak bergerak ke atas dan juga tidak tenggelam. Okey, so yang ini kita panggil keseimbangan daya.